Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah Legenda Puteri Hijau. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini? Sebenarnya Puteri Laila Mencenai adalah anak kepada Sultan Sulu yang kedua, iaitu Sultan Kamaluddin Ibni Sultan Syariful Hashim atau Syed Abu Bakar Al-Husini. Beliau telah berkahwin dengan Sultan Bolkiah atau Nahoda Ragam, iaitu Sultan Brunei kelima. Hasil daripada pernikahan mereka maka lahirlah Sultan Abdul Qahar. Sultan Abdul Qahar pula mempunyai seorang puteri Brunei, yang akhirnya bernikah dengan Sultan Pangeran Al-Halim Ibni Sultan Nasaruddin Awal Ibni Sultan Muizuddin Mutawaddin Ibni Sultan Kamaluddin, iaitu Sultan Sulu yang kelima. Ini bermakna ibu kepada Sultan Abdul Qahar, ayahanda puteri Brunei, iaitu Puteri Laila Mencenai adik-beradik dengan Sultan Muizuddin Mutawaddin, iaitu datuk kepada Sultan Pangeran Al-Halim. Hasil daripada pernikahan puteri Brunei dengan Sultan Pangeran Al-Halim, maka lahirlah pula puteri Sulu yang seterusnya, bernikah dengan Sultan Muhammad Hasan Ibni Sultan Saiful Rijal Ibni Sultan Abdul Qahar Ibni Sultan Bolkiah, suami puteri Laila Mencenai. Hasil daripada pernikahan Sultan Muhammad Hasan dengan puteri Sulu, maka lahirlah seorang putera yang diberi gelaran Pangeran Shahbandar Maharaja Lela Brunei, yang akhirnya dihantar ke Sulu untuk menaiki takhta sebagai Sultan Sulu ketujuh. Baginda akhirnya memakai gelaran Sultan Mawalil Wasit atau Raja Bongsu. Baginda merupakan Sultan Sulu yang pertama daripada keluarga Kesultanan Brunei. Puteri Laila Mencenai sebenarnya berasal dari Sumatera. Nama sebenarnya ialah Puteri Hijau, yang berasal dari daerah Labuhan Deli, Medan, Sumatera. Mungkin sengaja namanya ditukar kepada Puteri Laila Mencenai, kerana pada masa itu, Puteri Hijau telah melarikan diri ke laut menggunakan sampan, sebab dia tidak mahu diperisterikan oleh Sultan Aceh. Sultan Bolkiah kelima adalah seorang pengembara yang gagah berani, dan pernah sampai ke Selat Melaka untuk berdagang. Pada zaman itu, pertumpahan darah sering terjadi di daratan rendah Aceh, Sumatera Timur dan Malaysia. Untuk merebuti kekuasaan perdagangan antarabangsa Selat Melaka. Versi kisahnya dari Sumatera seperti berikut. Kalau diamat-amati, walaupun dalam kisah ini mengandungi unsur-unsur dongeng, tapi kalau dilihat kejadian ini terjadi sama pada abad ke-15, iaitu di abad pemerintahan Sultan Bolkiah kelima. Abad 15 dan 16 adalah period paling berdarah di zon daratan rendah Aceh, Sumatera Timur, dan semenanjung Malaysia. Empat kerajaan saling berperang, berkonspirasi, dan saling menaklukkan untuk memperebutkan kekuasaan pada zon perdagangan internasional, yang kini dikenali dengan nama Selat Melaka. Di tengah kancah perebutan kuasa ekonomi itu, pada tepian Sungai Deli, tepatnya sekitar 9 km dari Labuhan Deli, lahirlah sebuah legenda klasik bernama Puteri Hijau. Legenda sang puteri yang selalu digambarkan dengan segala kosakata kecantikan, bertahan hingga kini dalam dua versi. Versi pertama berasal dari catatan sejarah yang mirip cerita lisan yang berkembang di masyarakat Melayu Deli.
Versi kedua adalah hikayat dari masyarakat Karong. Keduanya bertentangan dan kelihatan sekali saling berlomba, menonjolkan identiti dan ego suku masing-masing. Dari versi lisan Melayu, kononnya pernah lahir seorang puteri yang sangat cantik jelita di desa Siberaya, dekat hulu Sungai Petani, Sungai Deli. Kecantikannya memancarkan warna kehijauan yang berkilau, dan menjadi tersohor ke berbagai pelosok negeri, mulai dari Aceh, Melaka, hingga bahagian utara Pulau Jawa. Ia kemudian dinamakan Puteri Hijau. Dalam hikayatnya, sang puteri memiliki dua saudara kembar, yang dipercaya adalah seekor naga bernama Ular Simangombos, dan sebuah meriam bernama Meriam Puntung. Kecantikan sang puteri yang menyebar seperti kabar burung ke segala penjuru, suatu ketika terdengar di telinga Raja Aceh. Ia lantas mengarahkan dan mengirimkan bala tentera untuk meminang Puteri Hijau. Utusan langsung dikirimkan. Pantun bersahut-sahutan, tapi pinangan ini ditolak dan membuat Raja Aceh betul-betul dilanda murka. Ia merasa diri dan kerajaannya dihina, sehingga jatuhlah perintah untuk segera menyerang benteng Puteri Hijau. Tapi kerana bentengnya sangat kokoh, pasukan Aceh gagal menembusnya. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Ular Simangombos, saudara sang puteri lainnya, menaikkan Puteri Hijau ke atas punggungnya dan menyelamatkan diri melalui sebuah terusan jalan Puteri Hijau, memasuki Sungai Deli, dan langsung ke Selat Melaka. Dan hingga sekarang kedua kakak beradik ini dipercayai menghuni sebuah negeri dasar laut di sekitar Pulau Berhala. Namun sebuah anak legenda menyebutkan bahawa Puteri Hijau sebenarnya sempat tertangkap. Ia ditawan dan dimasukkan dalam sebuah peti kaca, yang dimuat ke dalam kapal seterusnya dibawa ke Aceh. Ketika kapal sampai di ujung jambu air, Puteri Hijau memohon diadakan satu upacara untuknya, sebab peti diturunkan dari kapal. Atas permintaannya, ia diberikan berkarung-karung beras dan beribu-ribu telur. Tetapi baru saja upacara dimulakan, tiba-tiba berhembuslah angin ribut yang maha dahsyat, disusul gelombang yang tinggi dan ganas. Dari perut laut muncul jelmaan saudaranya, Ular Simangombos, yang dengan rahangnya mengambil peti tempat adiknya dikurung. Lalu Puteri Hijau dilarikan ke dalam laut, dan mereka bersemayam di perairan Pulau Berhala. Menurut cerita ini, saudara-saudara Puteri Hijau adalah manusia-manusia sakti